Okay, so Assalamualaikum. Alright, dah 9.31. So kita mula So hari ni maybe pendek je kot sebab bahan dia tak banyak. Maksudnya untuk hukum gas sebenarnya topik dia pendek je. Subtopik dia sangat pendek. So saya nak tanya dululah, semua orang dah okay ke? Kita start ready Clear ke suara saya? Oh. Okay, sekejap saya try. Ada yang kurang clear. Okay, so dia macam ni yang terbaik saya boleh buat, macam dah gerak dah ni. Okay, so saya harap clear lah. Yang kurang clear tu maybe nanti boleh try tengok dekat gambar sebab dekat screen pun ada information dia. Alright, so anyway kita start. Bismillah. Alright, so korang dah tahu bahawa kita ada 3 jenis gas law. Okay, 3 jenis gas law iaitu yang pertama atau dalam bahasa Melayu dia hukum gas. Jadi yang pertama adalah Boyle's law, yang kedua adalah Charles law, okay, hukum Boyle, hukum Charles, dan yang ketiga adalah pressure law ataupun hukum tekanan. Okay, so benda yang paling penting sekali adalah segitiga ni. Pastikan korang tahu segitiga ni. So segitiga ni tulis P, V, T. Okay, di mana P ni adalah pressure. Right, V ni adalah volume ataupun isi padu. T ni adalah temperature. Okay, hafal segitiga ni sepatutnya tak ada masalah. Okay, so saya ulang balik, segitiga ni ada 3 benda iaitu P, V dan juga T. Di mana P adalah pressure, V adalah volume dan T adalah temperature. Okay, tekanan, isi padu dan juga suhu. Okay, lepas tu cara saya susun, dekat atas ni adalah Boyle, dekat tepi ni adalah pressure, sini adalah C, Charles. Okay, so korang kalau nak hafal, just practice banyak kali. PVT, BPC. Okay, alright. So, saya sambung next dulu. Okay, so kita tengok satu-satu. Sekarang ni kita tengok hukum Boyle. Okay, hukum Boyle tadi, ingat balik PVT, BPC. Okay, nanti korang reka lah apa-apa akronim yang sesuai. Okay, tapi point dia adalah B. Ya, Hana, kenapa? Angkat tangan nak testing ke nak tanya soalan? Sekejap Tak ada apa-apa. Right. Tak apa, kalau korang nak tanya apa-apa terus type nanti saya baca. Right, so anyway, Boyle's law B. Okay, B ni adalah antara P dengan B kan? So hubungan dia untuk Boyle's law mesti antara tekanan dan juga isi padu. So kalau korang tengok dia punya definition, dia cakap pasal tekanan dan juga isi padu. So untuk Boyle's law, tekanan berkadar songsa dengan isi padu. Berkadar songsa maksudnya kalau seorang naik, seorang turun sebab songsa, dia terbalik. Okay, so bila PV macam ni, dia adalah hukum Boyle. So P dengan V, dia berkadar songsa. So Boyle's law, tekanan berkadar songsa dengan isi padu bagi satu gas berjisim tetap pada suhu malar. Okay, tengok P, V dengan T. Kita dah cakap yang P ni berkadar songsa dengan V, isi padu. So yang kita tak sebut tu, dia mesti malar. So itu adalah cara mudah untuk korang hafal definition dia. So Boyle's law kata tekanan which is P berkadar songsa dengan V kalau suhu malar. Okay, kita tengok yang lain dulu. Okay, tengok Charles. Okay, kalau Charles, kita ulang balik PVT, BPC. So Charles yang ni kan? So mesti yang ni. So V dengan T, so definisi V dengan T, Charles, V adalah isi padu. Berkadar terus dengan suhu mutlak. Nampak tak? V dengan T. Kita tak sebut siapa? Kita tak sebut tekanan. Jadi
pada tekanan malar. Okay, so point dia adalah dalam definition dia korang just tengok. Okay, Charles dekat tepi ni. So tepi ni ada huruf V dengan T. Jadi V dengan T mesti berkadar langsung. Okay, tapi yang kita tak sebut tu adalah malar. So tekanan dia malar. Isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Okay, kita tengok lagi satu hukum dia, iaitu hukum tekanan. Sama je P, V, T. Okay, lepas tu B, P, C. So, hukum tekanan adalah P dekat tepi ni. So, yang ini adalah yang ni. Okay, jadi P adalah tekanan. Berkadar langsung dengan suhu mutlak. Dengan syarat isi padu dia malar. Okay, so boleh nampak tak? Faham tak macam mana nak guna segitiga PVT BPC ni? Okay, right, so right, seterusnya alright, kita tengok formula pula. Okay, kalau kita tengok formula dekat sini, nak tengok N Charles tadi. Sekejap Dekat Charles yang malar adalah P, B, T, B, B, C. So Charles, okay, V dengan T adalah pasal Charles. So yang malar adalah P, tekanan yang malar. Okay, right. So saya clear dulu. Okay, kita sambung balik dekat depan. Okay, so dekat dalam ni, macam saya cakap tadi, ada 3 hukum iaitu Boyle, pressure dan juga Charles law. Okay, so kita tengok Boyle balik. So, Boyle kata tekanan berkadar songsang dengan isi padu pada suhu malar. So, berkadar songsang maksudnya seorang naik, seorang turun. So, graf dia macam ni. Okay, apa beza dia dengan sebelah dia? Sebelah dia adalah 1/V. Kalau songsang, bila letak 1/V, dia akan jadi straight macam ni. So, at least korang tahu itu adalah gas songsang. So, logik dia adalah tekanan adalah berkurang bila isi padu bertambah. So, cuba korang bayangkan ni adalah gambar piston. Okey, sekarang ni dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bola. Ataupun korang bayangkan setiap bola ni adalah jumlah orang. Okey, ada 6 orang dalam kelas yang besar. Lepas tu dia berlari-lari. Lepas tu kita pindahkan orang tu ke dalam kelas yang lebih kecil. Yang mana akan lagi banyak langgar dinding. Kelas besar ke kelas kecil? Yang orang dia jumlah sama. Tapi saiz kelas lain. Jadi siapa yang lagi banyak langgar dinding? Kelas besar ke kelas kecil? Kelas kecil kan? Okay, so bila kelas kecil lagi banyak langgar dinding tu sebenarnya adalah pressure ataupun tekanan. Okay, nanti korang boleh baca nota ni. Okay, nota ni dekat dalam yang nota KSSM. Okay, nanti korang download, dia ada lagi detail. Okay, tapi still ada dalam silibus korang lah. Okay, point saya adalah makin kecil kelas, okay, makin banyak berlanggar dengan dinding. Bila makin banyak berlanggar dinding, lagi banyak pressure. Okay, sebab tu dia kata tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Sebab bila isi padu bertambah, tekanan akan berkurang. Okay, so kita tengok cara nak calculate sebab dalam exam mesti ada satu soalan at least nak calculate benda ni. Okay, so hafal balik kita cakap tadi PV, T, B, P, C. Saya ulang banyak kali supaya korang boleh ingat. So Boyle adalah antara P dengan V kan. So P dengan V ni kalau korang tengok dia sebaris. Sebaris tu maksudnya sebelah-sebelah. Jadi PV tulis je sebaris. Sama dengan PV juga. Okay, so P1, V1 sama dengan P2, V2. Jadi korang just masukkan information, nanti korang boleh dapat jawapan. Okay, untuk formula ni faham tak?
So, mesti faham Right, jadi kita try buat untuk soalan ni. Try jawab sekejap. Lepas tu post jawapan korang. Alright, so mostly dah dapat kira. Okay, so katakanlah tiba-tiba korang dapat soalan ni dekat exam, mestilah korang tak tahu nak pakai formula yang mana satu antara tiga kan. Sebab yang ni, so apa yang korang boleh buat adalah terus tengok je first dia bagi V, dia bagi P. Betul? So P, V, T. So mesti antara P dengan V sebab dia tak sebut langsung pasal T. So P1, V1 sama dengan P2, V2. So P1 adalah 150, V1 adalah 100. Lepas tu P2 adalah yang kita nak cari. Lepas tu V dia adalah 50. So bila korang gerak-gerak, korang dapatlah 300. Jangan lupa unit dia adalah kilo Pascal. Hati-hati sebab kadang-kadang dia bagi Pascal, kadang-kadang kilo Pascal. So pastikan korang tulis unit yang betul. Alright, done. Next. Okay, untuk Charles Law. Ulang lagi segitiga dia. P, V, T. Dia kan kalau korang nak hafal, sambil korang tulis tu korang sebut. So P, V, T, B, P, C. So, Charles Law. Charles Law adalah antara ni Charles. So dia antara V dengan T. Okay, so logik dia adalah bila korang panaskan something, okay, kata kalau awak panaskan something, tenaga kinetik dia akan bertambah. Okay, tenaga kinetik tu maksudnya tenaga yang ada dalam objek waktu dia bergerak. Okay, so bila kita panaskan dia, tenaga kinetik dia akan bertambah. So, bila tenaga kinetik bertambah, dia akan bergerak dengan lagi laju. So, kita guna balik analogi dalam kelas tadi. Okay, so korang ada 6 orang dalam satu kelas. Okay, mula-mula dia lesu, mengantuk. Okay, so dia tak bergerak banyak. Tapi, bila dia bergerak banyak, okay, dia perlukan ruang yang lagi besar. Okay, so itu sebabnya bila tenaga kinetik bertambah, isi padu pun akan bertambah. So, tenaga kinetik tu berkaitan dengan suhu. So, bertambahlah bila suhu bertambah, isi padu pun akan bertambah. Tetapi, kalau korang tengok kat sini, perkataan yang dibagi adalah suhu mutlak ataupun absolute temperature. Maksud dia dekat sini, korang tak boleh guna degree Celsius yang biasa. Okay, sebab kalau korang guna degree Celsius yang biasa, graf korang akan nampak macam ni. Nampak tak? Dia tak start daripada zero. Untuk dapatkan berkadar terus, korang kena start daripada zero. Okay, jadi kalau korang pakai degree Celsius, dia tak start daripada zero. Dia hanya start daripada zero bila dia pakai Kelvin. Jadi, waktu nak buat calculation untuk Charles Law, pastikan everything guna Kelvin. So, macam mana nak tukar kepada Kelvin? So, suhu dalam darjah Celsius tambah dengan 273, awak akan dapat Kelvin. So, contoh, katakanlah dalam darjah Celsius dia 5 darjah Celsius. Nak tukar kepada Kelvin, tambah 273, korang akan dapat 278. So, inilah temperature dia atau suhu dia dalam Kelvin. Okay. So, dalam exam pernah juga dia buat graf ni. Ni sambungan dia adalah macam ni. Macam ni. Alright, tapi tak kisahlah. Point dia adalah kalau korang nak kira dalam gas law sahaja, calculation dalam Kelvin. Alright, so Charles. Tulis balik P, V, T, B, P, C. So Charles adalah antara V dengan T.
So kalau tadi PV sebelah-sebelah kan, tapi VT seorang atas, seorang bawah. So cara nak tulis adalah seorang atas, seorang bawah. Sama dengan seorang atas, seorang bawah. So V1 T1 sama dengan V2 T2. So inilah formula kalau kita nak kira hukum Charles. So setakat ni, faham tak macam mana nak kira untuk hukum Charles? Okay, alright. So saya proceed Okay, korang try jawab jap soalan yang ni. Okay, so sekarang ni macam mana pun kita tengok apa yang dia bagi dulu. Okay, so dalam ni dia bagi V, dia bagi T. So sama PVT. So kalau V dengan T, yang ni lah. Jadi V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Alright, so V1 kita, V1 kita adalah 100. Okay, tapi 100 tu adalah pada waktu 50 darjah Celsius. Tapi korang tak boleh pakai 50 sebab dia dalam Celsius. Jangan dekat hujung baru tukar tau. Dalam calculation sendiri dah tukar. So 50 tambah 273. Sama dengan V2. So V2 dia kata sekarang volume dia adalah 50. So cari T. So cuba korang cari ni dulu. Cara dia adalah T sama dengan 50 darab dengan 50 tambah 273 adalah 323 bagi 100. So T dapat berapa? Okay. Korang dapat 161 kan? So 161 tu pastikan korang faham unit dia adalah Kelvin tau. Alright, so biasanya kalau soalan dalam darjah Celsius, final dia nak dalam Celsius juga. Okay, tapi tak apalah, ini pun technically dah betul. Alright, tapi kalau korang nak tukar pada Celsius balik, pastikan, okay tengok tadi kita cakap suhu Celsius tambah 273 dapat suhu Kelvin. So sekarang ni, kita nak dapat Celsius balik. So kalau nak dapat Celsius balik, maksudnya suhu Kelvin tolak 273. Jadi 161.5 tolak 273, inilah dia jawapan dia dalam degree Celsius. .273 tu adalah nombor yang memang korang kena guna untuk tukarkan Kelvin kepada Celsius ataupun Celsius pada Kelvin. Kalau korang ada 1 darjah Celsius, nak tukar pada Kelvin, kena tambah 273. Wajib. Memang itu nombor yang dia bagi untuk tukar kepada Kelvin. Alright, so jawapan korang sepatutnya betul. Yang ni negatif 115.5 darjah Celsius. Ingat kena guna 273. Nombor tu memang constant. Alright, so untuk soalan ni, faham tak? Ada soalan tak nak tanya? Kalau tak tukar balik pun tak apa kalau dia tak minta. Okay, tapi cuma dekat dalam exam, biasanya this one masuk dekat dalam soalan objektif. So dalam objektif biasanya dia akan guna, kalau dia tanya Celsius, dalam jawapan pun ada Celsius. Tapi depends lah. Kalau dia suruh tukar, tukar. Kalau tak, biasanya dia akan bagi tahu dia nak korang tukar ataupun tidak. Dia akan cakap cari suhu dalam Kelvin atau cari suhu dalam Celsius. Alright, ingat 273. Alright, so macam itulah cerita dia. Okay, next. This one adalah hukum tekanan. So, hukum tekanan, cerita dia macam ni. Okay, imagine, kalau hukum tekanan kita dah cakap tadi, PVT
so tekanan adalah P, so antara P dengan T, di mana V adalah constant. Alright, so kelas punya size adalah sama. Okay, tapi mula-mula 6 orang budak tadi dia jalan-jalan je. Okay, tapi bila kita bagi dia tenaga, okay, dekat budak-budak tadi, alright, ingat kalau kita bagi panaskan dia, tenaga kinetik dia akan meningkat. So dia akan bergerak lagi laju. So bila dia bergerak lagi laju, kalau saiz yang sama, yang mana akan langgar dinding lagi banyak? Waktu jalan ni ke, maksudnya dia jalan biasa kurang tenaga, ke time dia berlari-lari sebab dia ada banyak tenaga? Jalan ke lari yang akan langgar lagi banyak? Lari kan? So larilah lagi banyak. Jadi lari tu kenapa? Sebab dia banyak tenaga. Jadi bila kita panaskan gas tu, okay, tenaga kinetik dia akan bertambah menyebabkan dia melanggar dinding lebih banyak. So bila dia langgar dinding lagi banyak, dia punya tekanan pun akan bertambah ataupun pressure dia akan bertambah. So itu adalah pressure law. Okay, so berbalik kepada tadi, F, T, BBC. Okay, so pressure law adalah antara P dengan T. Antara pressure dengan temperature ataupun antara tekanan dengan suhu. So kalau kita perhatikan, seorang duduk atas, seorang duduk bawah. Jadi dia punya calculation pun P dekat atas, T dekat bawah sama dengan P dekat atas, T dekat bawah. Perhatikan, dia still guna absolute temperature ataupun suhu mutlak. Okey, itu yang saya kata dalam hukum gas atau gas law, nampak je temperature, pastikan dalam calculation kena tukar dalam Kelvin. So ingat balik, nak tukar dalam Kelvin, apa yang korang ada dalam Celsius tu, tambah dengan 273, dapatlah korang punya temperature dalam Kelvin. So, cara nak kira dia, formula dia P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okay, so untuk hukum tekanan, faham tak dia punya explanation dan dia punya formula? Okay, alright. Kalau macam tu, kita proceed to the next. Okay, alright. Try jawab soalan ni pula. Okay, so macam mana nak kira for this? Okay. Okay, kalau yang salah tu mesti dia tak tukar kepada Kelvin atau dia salah type. Okay, so kalau nak tahu ni pakai apa, so kita tengok this is temperature and then we have pressure. So temperature and pressure PVT, so temperature dengan pressure adalah this side. So P per T sama dengan P per T. So pressure yang pertama nak ambil berapa tempat perpuluhan? 2 standard biasanya. Alright, so untuk pressure yang pertama adalah initial dia 150 kilo Pascal bahagi dengan temperature awal dia iaitu 40 tambah 273. Kenapa tambah 273? Sebab kita sentiasa nak dalam Kelvin. Untuk hukum gas saja untuk yang MCT semua tu tak. Okey, cuba yang ini je. Okey, lepas tu pressure yang kedua adalah yang kita nak cari bahagi dengan temperature dia iaitu 90 tambah 273. So bila korang calculate, sepatutnya korang dapat, yang korang dapatlah 173.96 kilo Pascal atau 173.960 kot Pascal. Alright, tapi kalau biasanya kalau dia dah bagi kilo, korang bagilah jawapan dalam kilo juga. Okay, supaya senang pemeriksa nak tengok. Alright, so untuk ini, faham ke? Alright, ingat tau, sentiasa tukar Kelvin untuk gas law. Okay? Alright, so kita ada masa dalam beberapa minit lagi sebelum dia mematikan diri sendiri. So kita try buat soalan sebab dah habis tak gas law tu yang saya cakap. Benda dia pendek je. Okay? Alright, baca soalan jap, try jawab. Yang ni tak ada calculation. Dia just tanya apa nama hukum fizik yang sesuai. Ni sebenarnya soalan objektif. Tapi saya tak letak pilihan jawapan kat sini supaya korang boleh fikir sendiri.
Yes, okay. So macam mana kita nak tahu hukum apa? Just tengok mula-mula saiz dia kecil. Kan? So bila saiz dia berubah, mestilah V yang berubah. Lepas tu kita tengok apa beza sebelum dan selepas. Okay, so kita tahu kita tarik ke atas. So bila kita tarik ke atas, maksudnya tekanan dia berubah. Sebab dia bekas kedap udara. Okay, bekas kedap udara maksudnya udara dalam dia sama. Jadi bila awak tarik ke atas, dia punya pressure berubah. So P dengan V. Kan kita dah belajar P, VT, B, P, C. So kalau antara P dengan V, jawapan dia adalah ball. Okay, next. Okay, try. Ini adalah soalan trial. Yang tadi pun soalan trial juga. Okay, right, good. Mostly dapat sebab idea dia adalah first kali kalau korang, sebab bila soalan keluar mana korang takkan tahu terus. So kita tengok satu-satu, dia bagi V and then dia bagi T. So PVT. So VT atas bawah. Jadi formula dia V per T sama dengan V per T. So V dia originally adalah 30 bagi dengan temperature yang kita nak cari. Lepas tu V yang kedua adalah 38 bahagi dengan temperature yang dia bagi iaitu 100 tapi tambah 273. Okey, lepas tu korang akan dapat T. Nanti bila korang kira T korang adalah 294.47 tapi ini dalam Kelvin. Nak tukar balik kepada Celsius tolak 273. Dapatlah 21.47 darjah Celsius. Alright, so faham ke yang ni? Ni soalan last lah nampaknya sebab macam dah nak habis dia punya masa. So setakat ni yang kita belajar, faham tak gas law? Alright, so saya harap membantulah gas law ni. Tapi korang try lah buat soalan lagi, jangan habis kat sini je. Okay, so semua kelas-kelas kita yang 40 minit pagi-pagi ni pastikan sambung lagi belajar lepas ni. Alright, so terima kasih kepada mereka-mereka yang sudi datang pada hari ini pagi-pagi dan juga mereka yang sudi respon dekat dalam chat ni. Okay, bila saya tanya, korang try jawab. Thank you. Alright, so terima kasihlah pada semua. Okay, so nanti hari Rabu insyaAllah ada kelas lagi 9.30 elektromagnet. Macam biasa, sekejap lagi saya bagi link untuk Padlet tu. Tolong isi feedback hari ni punya tarikh dan topik kita dengan nama korang lah. Saya nampak nama-nama yang biasa ada ni. Alright. So terima kasih. Assalamualaikum.